dan menganjurkan 3K. Mereka ni buat 5 organisasi besar ni buat satu MOU pada 6/5/2008 kerana kita telah mengalami krisis seperti krisis makanan. Krisis makanan melonjak begitu naik teruk sekali. Kerana kita kata harga beras naik 141%, harga gandum naik 120%, dan pakar ekonomi mengatakan pada tahun 2008 tu kita telah mengalami seolah-olah macam tsunami senyap, silent tsunami. Dan yang kedua, kita mengalami krisis petroleum, krisis minyak yang begitu. Bila berlaku krisis petroleum, pengangkutan naik, perbelanjaan seisi rumah pun naik. Dan yang ketiga ialah krisis cuaca. Yang keempat ialah krisis air yang begitu mengancam sekali. Yang kelima ialah krisis keuangan. Jadi dengan adanya 3K, kempen konsumer kebangsaan, kita nak memberi kesedaran dan mendidik para pengguna untuk ke arah gaya hidup atau lifestyle ke arah keseimbangan dan pengguna yang berhemat. Baik, saya balik kepada Cik Yusof. Kalau kita lihat Cik Yusof, pada Januari 2000 sehingga 31 Mei yang lepas, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM telah berjaya menyelesaikan 58,094 kes yang difailkan terhadap pembekal barangan dan perkhidmatan atau penghilang dengan nilaian award dia 135.2 juta. Ini menunjukkan bahawa kesedaran dari segi sudut pengguna itu telah ada melalui kempen-kempen yang telah pun dilakukan, termasuk apa yang diperjuangkan oleh pembekal. Mungkin Cik Yusof boleh tengahkan. Ya, betul. Terima kasih Jadalan. Memang kita lihat saban tahun kes-kes yang diterima oleh tribunal memang meningkat. Begitu juga dengan aduan-aduan yang diterima oleh POMKA melalui Persatuan Aduan Pengguna Nasional, dan begitu juga persatuan-persatuan pengguna yang lain. Memang tahap pengguna itu memang ada peningkatan. Tetapi dalam masa yang sama juga, seperti mana saya kata yang tadi juga, dengan kegiatan perniagaan yang bertambah, canggih dan sebagainya, kes-kes penipuan juga kian meningkat. Macam dikatakan tadi tentang Haji Ahmad sebutkan tadi tentang banyak kes penipuan berlaku di pasaraya, ialah contoh, sebab biasanya orang kita sekarang ni dia begitu selesa berbelanja di pasaraya kerana di situ mereka boleh dapat begitu bermacam-macam jenis. Tetapi bila mereka membeli dalam jumlah banyak, kadang-kadang mereka tidak mematikan dari segi barangan dan harga yang dia beli. Jadi itu yang kadang-kadang berlakunya, apa yang terdapat di rak itu lain daripada apa yang di scan melalui barcode lain. Jadi kes-kes macam itu yang banyak berlaku bila keadaan ekonomi makin lama makin bertambah meningkat. Jadi itu yang kita rasakan bahawa walaupun tahap pengguna itu kian meningkat, tetapi dalam masa yang sama juga kita hendak supaya pengguna itu mempunyai satu tahap kesedaran. Kita tengok di negara barat, cara pemikirannya berbeza dengan apa yang kita sekarang. Di sini, di Malaysia ni, pengguna kena sentiasa berwaspada kerana mereka takut mereka ditipu. Tetapi kalau di negara barat, peniaga kena berwaspada kerana mereka tak mahu seolah-olah dianggap oleh pengguna menipu kerana kemungkinan boleh menjejaskan perniagaan mereka. Di sana kalau misal walaupun 1 sen pun orang akan bawa ke mahkamah. Jadi tahap kesedaran ataupun tahap kata pengguna itu begitu tinggi di sana, mungkin kerana environment ataupun kerana pendidikan begitu yang menyebabkan kalau kita tengok di Amerika, di Australia ataupun di UK, Persatuan Pengguna tak buat aktiviti-aktiviti sebagaimana yang dibuat oleh POMKA dan pelindung. Dia ini Cik Yusof, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Persatuan Pengguna, POMKA. Tetapi keberkesanan dia, kalaulah kita kata masih ada lagi penipuan sama ada kecil ataupun besar di pasaraya semuanya, macam mana kita nak sedarkan dia orang ni? Dia sedar tak tahu ataupun dia saja buat tak tahu setakat ni? Kedua-duanya boleh ada. Boleh ada. Yang pertama, kalau kita lihat dalam kes-kes bagaimana yang berlaku di pasaraya itu, kemungkinan kerana ialah bila
kita membeli dalam jumlah yang banyak, memang kita kadang-kadang tak sedar benda itu berlaku. Tetapi bila melibatkan kes tentang skim cepat kaya, itu kita tahu bahawa macam kes cepat kaya ni biasanya melibatkan pelaburan yang kecil dengan harapan untuk mendapat pulangan yang besar. Mana-mana perniagaan pun orang terlibat tak akan boleh mendapat pulangan yang begitu besar. Tetapi mengapa masyarakat Malaysia masih ramai yang boleh terlibat macam seperti itu? Adakah kerana mereka tak tahu risiko daripada kes seperti ini? Jadi itu yang kita rasakan bahawa walaupun tahap kesedaran itu telah meningkat, tetapi bila perniagaan itu makin lama makin kompleks dan amalan taktik-taktiknya pun makin canggih, memang kes-kes itu akan makin. Baik, sebenarnya kalau kita simpulkan sikap orang kita ni, Cik Yusof, mungkin kita boleh samakan dengan ikan. Ikan ni dia tak tahu bila dia duduk dalam air, tapi dia akan tahu selepas dia melompat keluar daripada air. Itu ikan. Dan mungkin betul. Dan kita juga tak tahu kita bila kita mimpi, tapi kita sedar bahawa kita bermimpi selepas kita bangun daripada tidur. Betul Haji? Betul. Itu pasal puas sikit Haji. Baik, di Kelantan Haji, adakah kes-kes yang dilaporkan ataupun kes pengguna kena tipu ni semakin meningkat di Kelantan sendiri yang dilaporkan kepada persatuan? Memang sentiasa ada lah. Boleh katakan tiap hari pun ada lah, kecil besar lah. Kecil besar? Kecil besar. Banyak sekali daripada supermarket lah. Supermarket. Lepas tu daripada ni workshop ni. Jadi tindakan persatuan Haji macam mana? Kalau dah terima tu, apa langkah-langkah yang Haji buat lah? Kalau di supermarket tu senang je. Saya suruh dia pergi jumpa pengurus dia tu. Kalau pengurus dia tak hirau, bagi tahu lah. Tapi kebanyakannya dia selesai. Itu baru pemimpin yang hebat. Jadi pemimpin hebat ni kena macam tu tak? Dia jegir biji mata pun dah lari lah. Baik, dari segi rumah-rumah yang terbengkalai, mungkin juga ada masalah yang ditimbulkan kepada persatuan ada? Memang ada juga. Itu razanya oleh kerana di Kelantan, di mana negeri pun cukup hebat ni. Rumah tak siap ni. Tapi susah sikit bagi negeri nak ambil tindakan ni. Walaupun saya forward ke NCC lah. NCC yang berperanan untuk ni. Baik. Jadi saya ada lagi. Saya nak bercakap tak habis lagi ni. Tak habis lagi? Saya bagi Haji habiskan lah. Berpuas hati. Takut lama balik marah kat saya pula. Saya nak buat program menanam sayur di keliling rumah ni. Sebabnya kita Persatuan Pengguna ni kita dah lama dah tahu bahawasanya yang jadi orang yang sakit ni sebab duk makan racun sayur. Sayur tu dah racun. Sayur daripada Kemahilan pun beracun. Sayur daripada negara Thailand pun dekatkan Kelantan ni ada racun. 100% racun. Dan sayur daripada Indonesia pun beracun juga. Contoh kubis daripada Indonesia. Dia datang berlori-lori pergi ke pasar Siti Khadijah ke pasar KCA ke. Jadi tok price tu dia ambil lah 50 toko seorang, 100 toko seorang daripada lori besar datang. So sebelum dia nak jual kat orang nanti dia buang selapis supaya tengok elok. Jadi selapis tu dia longgok situ. Bila longgok situ, ini dulu punya cerita. Sekarang orang tak ambil dah. Orang belah kambing ni pergi ambil. Berapa gok kambing dah mati. Makan hak kulit. Berapa gok dah? Banyak kambing dah mati pasal racun ni pasal. Tapi lain dah orang tahu dah tak ambil dah lah. Dia tak ambil dah ada racun dah. Jadi itu nak beri kesedaran lah. Sebabnya orang kampung dia miskin, dia tidak sedar kedudukan dia tu. Misalnya kata orang miskin, dia tumpak ke, dia bacak ke, dia tepi laut ni ke, dia boleh beli ikan. RM2, RM3 dia boleh beli. Orang Kelantan dia masak ikan ni, dia tidak kari dah, dia tidak percik dah, orang susah dah. Dia singgah ikan. Dia tahu ke singgah ikan. Haji sibuk, macam gebu, saya suka tu. Tengok meleleh air liur ni. Nampak? Singgah ikan sedap. Dia berlada sikit lah. Tapi apabila singgah ikan, dia kena masuk ke kuah. Kekuah dia pergi beli pula. Sedangkan dia miskin. Sepatutnya tanam belakang rumah. Macam tu. Semangat Haji ni saya sedar. Haji dah habis belum ni? Belum tak apa, kita nak berehat dulu. Pandai Haji sambung pula. Baik, kita jumpa lagi selepas ini. Kita bagi ruang Haji minum air walaupun air dah 2 gelas, orang ada 3. Baik, kita jumpa lagi selepas ini.
Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di Hello Malaysia dan anda masih lagi boleh menghubungi kami di talian 0326937008. Topik yang sedang kita bincangkan adalah pengguna bijak, pengguna lestari. Masih kekal bersama saya di studio Haji Ahmad bin Haji Osman, Presiden Persatuan Pelindung Pengguna Kelantan PPPK dan juga Timbalan Presiden FOMKA. Dan di ujung sana Dr. Kamruzaman Ghazali, Setiausaha PPPK, 3 kali P, betul dan juga di tengah Encik Mak Yusof Abdul Rahman, Pengarah Komunikasi FOMKA. Baik, saya nak beri ruang kepada doktor. Kalau kita lihat sememangnya apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ini dengan mewujudkan portal Satu Malaysia Pengguna Bijak, ini memberi kesan yang mendalam terhadap kesedaran pengguna. Jadi bagaimana kita nak membentuk gaya hidup pengguna ni ke arah lestari ini? Mungkin doktor ada pandangan. Terima kasih Cik Dalan ya. Gaya hidup ke arah pengguna yang berhemat ya. Jadi berhemat ni bermaknanya tidak boros lah. Tidak boros, yakni berjimat cermat. Jadi kita sebagai pengguna yang berhemat, kita kena sedar tentang pendapatan kita ya, dan apa yang kita belanja. Dan yang kedua, kita mesti rancang perbelanjaan kita untuk masa depan, masa kini, masa depan. Dan kita yang ketiga, kita mesti bezakan apa itu keperluan dan kehendak kita. Itu berbeza, keperluan dan kehendak. Yang keempat ialah kita beli hanya yang perlu saja. Yang kelima, kalau boleh, kita di Malaysia ni, kita makanlah banyak-banyak sayuran dan buah-buahan yang segar. Kita banyak sayuran dan buah-buahan yang segar. Yang keenam ialah kita, kalau boleh di KL ni, kita menggunakan pengangkutan awam. Yang ketujuh, kita beli barangan yang mahal tidak semestinya berkualiti. Dan kita belilah jenama barangan Malaysia. Dan sebagaimana pengerusi Presiden Persatuan Pelindung Pengguna Kelantan kata, bila kita ke masjid, kita bagi biji benih dan baja. Nak suruh menanam. Kalau tak mau tanam, jangan ambil. Itu tak baik. Jadi bila kita bagi, dia menanam. Jadi dia boleh menanam untuk kegunaan dia sendiri. Ada yang bagi ambil tapi balik tak tanam, dia buat apa? Simpan. Itu kita pantau. Kita pantau. Dia simpan lah tu kan. Dia saja suka-suka nak bergurau dengan persatuan. Baik, kita akan sambung lepas ni. Cik Yusof, saya tertarik untuk kita keluarkan sikit perbincangan kita ini mengenai Akta Sewa Beli yang dipindah 2010. Kalau dilihat Akta Sewa Beli 1990 1967 pindaan Jadi setakat ini macam kita sebutkan tadi, kita bincangkan tadi tentang permit ataupun kita sebut lesen tarik kereta ni telah pun dikeluarkan. Jadi dari segi FOMKA sendiri, pandangan terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha ini. Ya, memang kita amat mengalu-alukan dengan pindaan baru Akta Sewa Beli 1967 ini, kerana sebelum ni banyak kita menerima aduan tentang bila proses penarik kereta ni kadang dilakukan secara keganasan, seolah macam penarik kereta ini dilakukan oleh Samsung. Ya, gedebeh. Jadi itu yang kita rasakan, bahawa melalui pindahan baru ini kerajaan mengawal ejen-ejen penarik kereta ini, mereka ini diberi permit, baru boleh menjalankan tugas-tugas untuk menarik kereta. Dan mereka yang dilantik sebagai ejen ini perlu ditapis terlebih dahulu latar belakang mereka oleh sama ada pihak polis dan agensi AC yang berkaitan, bagi memastikan bahawa mereka ini ialah orang yang dapat melakukan kerja ini secara yang bersih. Sebab kita sebelum ni bila orang kata ejen penarik kereta ni seolah-olah macam dia ni satu pekerjaan yang begitu negatif. Sebagaimana yang disebut oleh menteri sendiri, bahawa dia ingin seolah-olah pekerjaan ejen penarik kereta ni sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain yang juga profesional. Saya nak pintas sini sikit. Saya sebenarnya yakin bahawa kalau sikap awal kita lihat, memang penarik kereta ni nampak memang Samsung. Cara dia datang, rampas kunci sebagai, tak ada adab langsung kadang-kadang kan. Jadi usaha kerajaan ini sebenarnya satu perkara yang harus kita puji. Kerana
Yalah, tak semua, kadang-kadang masalah kan. Kalau kemarau pun ada hujan kan. Hujan pun ada kemarau. Dia pun tak boleh bayar, takkan nak pergi tarik macam tu. Mungkin Encik Sob dapat melihat bahawa dengan kawalan begini akan menghapuskan soal gangsterism dalam tarik kereta dan sebagainya. Gangster tu masih ada dalam bidang-bidang yang lain, tapi cuma kita nak bahawa bila dalam segi proses penarikan kereta ini dilakukan secara yang berhemat lah. Maksud dia mereka perlu mematuhi tata cara yang ditetapkan oleh pihak kerajaan berdasarkan kepada akta sewa beli, dan tidak wujudnya, maksudnya ialah kita tahu bahawa seseorang itu bila memang menghadapi masalah untuk menjelaskan ansuran, tetapi kalau dilakukan dengan cara yang betul, mereka ini boleh dibuat berunding sebenarnya. Tetapi kalau bila kita menggunakan unsur-unsur keganasan, seolah-olah macam mereka ini tak diperluan langsung untuk berunding. Sedangkan masalah ini sebenarnya antara pemilik kereta itu dengan institusi kewangan. Tetapi sekarang ni ada pihak ketiga pula seolah-olah yang melakukan ambil kesempatan. Saya nak bagi kepada Haji lepas ni, tapi satu soalan lagi. Saya dipahamkan dia pergi ambil permit, dia panggil permit kan lesen? Dia bagi permit. Permit Yang pergi ambil permit ni semua muka baik-baik. Tapi yang tarik kereta esok muka gana-gana. Ini satu juga perkara yang dapat kita bincangkan sini, bermakna permit yang diberikan kepada orang yang kita tengok muka dia memang baiklah, tak ganas, tapi digunakan oleh orang lain untuk menjalankan benda yang sama. Jadi perkara yang sama tekan berulang. Kena dipantau oleh pihak kerajaan lah. Sebab dia memberikan permit itu kepada ejen-ejen yang dilantik melalui syarikat, dan suatu tentu kerajaan akan memantau, memastikan bahawa bila berlakunya unsur-unsur keganasan umpamanya dan dapat aduan daripada pengguna, maka lesen itu boleh ditarik balik. Walaupun mungkin yang menyerahkan ejen itu orang lain, tetapi yang di belakangnya orang yang tidak berlesen, tetapi pihak yang diberi permit itu perlu bertanggungjawab memastikan bahawa ia mematuhi daripada tata cara. Kalau ini berlaku, Encik Sob, apa pengguna nak buat? Apa yang langkah awal yang harus dia buat? Mereka perlu membuat aduan kepada pihak berkuasa lah. Sebab akta ini atau pindaan ini ejen ini permit untuk ejen ni bermula pada 15 Jun. Jadi kita tak tahu lagi apakah masalah-masalah yang akan berlaku. Jadi kalau adanya aduan-aduan yang diterima oleh pengguna, kerajaan kena melihat balik dan perlu memperbaiki, mengemaski ini segi prosedur-prosedur yang diberikan. Baik, itu je, itu masalah yang kita sembang. Kita keluar pada sayur tadi sekejap kan. Ini masalah yang bersangkutan dengan pengguna juga. Tapi kalau di Kelantan dia panggil pok-pok gedebek je Haji yang pergi ambil kereta ni. Memanglah. Memanglah.